Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berusaha semua ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang sentiasa memilih kita berkesempatan melakukan kebaikan dan ketaatan dalam apa jua situasi keadaan. Allah masih memilih kita dan kita adalah insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat tersebut. Syukur lillah atas segala kesempatan dan kesihatan itu. Para hadirin muslimin yang saya muliakan, kita sambung tafsir surah Luqman. Tafsir surah Luqman. Kita telah pun memulakan perbincangan surah ini dengan muqaddimah berkenaan dengan kandungan surah ini. Seterusnya sedikit tentang latar belakang Luqman Al-Hakim. Dan malam ni kita sambung ayat yang pertama. Kita masuk dalam ayat, tafsiran ayat surah ini. Dari ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, di bawah tajuk Al-Quran adalah kitab hidayah dan rahmat kepada orang-orang muhsinin. Al-Quran sebelum dijadikan sebagai sebuah buku peraturan atau perundangan, ianya merupakan sebuah kitab hidayah. Sebuah kitab hidayah. Maulana Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi rahmatullah alaih, saat mana membawa kisah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memeluk agama Islam dengan keberkatan surah Taha. Beliau mengulas cerita ini dengan menyebutkan Al-Quran sebelum dijadikan sebuah kitab perundangan, sebuah kitab peraturan, ia adalah sebuah kitab hidayah. Sesiapa yang membacanya, sesiapa yang cuba menekuni ayat demi ayat di dalamnya akan berkesempatan, akan terserempak dengan hidayah, akan terjumpa hidayah. Maka Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Kitab hidayah. Dan kemudian menjadi sebuah kitab rahmat kepada manusia. Kerana kitab ini mengandungi hukum hakam yang mengajak kepada
mengambil manfaat dan menolak mudarat. Itu rahmat. Al-Quran mengajak kita melakukan, memerintahkan kepada kita melakukan yang ma'ruf. Kerana di sebalik perkara ma'ruf itu ada manfaat yang patut dikecapi. Maka dengan ma'ruf yang diperintahkan Allah dan kita melakukannya, kita mendapat manfaat tersebut. Al-Quran juga melarang kita melakukan sesuatu. Di sebalik sesuatu yang dilarang itu ada mudaratnya. Maka apabila kita menuruti perintah Allah ini dengan tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang itu, maka perkara mudarat telah terhindar daripada kehidupan kita. Maka Al-Quran adalah kitab rahmat. Al-Quran adalah kitab rahmat. Al-Quran kitab hidayah dan rahmat. Siapakah yang akan mendapatkan kerahmatan dan hidayah Al-Quran ini? Al-Muhsinin, akan dihuraikan di dalam 5 ayat yang pertama ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 1 sampai 5. Alif lam mim. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apakah maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat ini. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui maknanya. Dan kata ulama, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa luasnya pengetahuan Allah yang sedikit daripadanya telah diberitahukan kepada kita. Dan selebihnya Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita. Sedikit yang Tuhan bagi tahu itu adalah sesuai untuk kehidupan kita atas muka dunia. Maka di sana ada yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada manusia bahawa dia sangat hebat ilmunya, sehingga ada lagi yang belum diketahui oleh manusia. Ada sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa alif lam mim ataupun alif lam mim ra, lagi apa lagi sad, dan lagi ayat-ayat ataupun surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, disebut huruf muqatta'ah. Kata sebahagian ahli tafsir, huruf-huruf ini menunjukkan kepada ismus suwar, nama-nama surah. Ada juga yang berpandangan, maknanya cuba nak mentafsirkan alif lam mim dan yang seangkatan dengannya adalah merupakan ismun min asma'illah, nama kepada nama-nama Allah. Nama kepada nama-nama Allah. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, qaf, ha mim sin ain qaf, kan, dan lain-lain lagi ayat-ayat ataupun huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal ayat. Kata sebahagian ulama, ia menunjukkan nama kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir yang paling famous, Allahu a'lamu bi muradihi,
Allah lebih tahu apa maksudnya. Itu yang paling famous. Tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah kitab, ini ialah ayat-ayat kitab. Tilka ayatul kitab. Ini, yakni Al-Quran itu adalah ayat-ayat kitab yang mengandungi Al-Hakim, yang mengandungi hikmah. Maka kata ini tu iaitu Al-Quran adalah ayat-ayat kitab, ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat itu mengandungi hikmah. Kerana di sebalik ayat Allah Ta'ala, sama ada perintah ataupun perintah suruhan atau perintah larangan, di sebalik perintah itu ada apa yang disebut sebagai matlamat yang perlu dicapai, matlamat yang dikehendaki oleh Allah untuk dicapai. Dalam bahasa ilmu fiqh dan usul, mereka menyebutkan hikmah itu ialah hikmah itu ialah maqasid. Maqasid ialah objektif ataupun matlamat pensyariatan, matlamat perintah Tuhan dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mengandungi hikmah. Kenapa dilarang kita minum arak? Yang pertama, alasannya kerana memabukkan. Hikmahnya kerana memusnahkan akal. Memusnahkan akal, yang mana akal manusia ini kalau dijaga, diberi makan makanan akal, maka dengan akal yang terpelihara ini mampu mencipta sesuatu yang hebat. Kita tengok orang buat teknologi canggih, orang buat teknologi canggih, semua itu disebabkan akal yang waras, akal yang diberi makanan yang segar, yang hebat. Maka bila Allah Ta'ala larang manusia minum arak dengan sebab mabuk, kerana ada hikmah, kerana ada matlamat yang dikehendaki Tuhan, iaitu apa dia? Memelihara akal, memelihara akal. Begitulah seterusnya. Kalau dikaji, dianalisa, ditekuni, satu-satu ayat Al-Quran yang yang mengarahkan untuk dilakukan ataupun melarang untuk ditinggalkan, di sebalik arahan larangan itu ada hikmah. Hikmah ialah rahsia ataupun dipanggil maqasid, matlamat yang ingin dikehendaki oleh Allah untuk dicapai di sebalik perintah-perintah. Itu di antara maksud hikmah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa Al-Hakim, Allah Ta'ala sebut tilka ayatul kitabil hakim, inilah dia ayat-ayat kitab, yakni ayat-ayat Al-Quran yang hakim. Hakim tu kata Al-Imam Al-Qurtubi ialah yang teguh. Mana tafsiran yang kedua? Tadi yang pertama saya sebut. Yang kedua, Al-Hakim itu maksudnya yang teguh, yang kukuh, yang mantap, yang tidak punya kekurangan. Itu maksud teguh. Tak punya kekurangan dan tidak berlawanan antara satu dengan yang lain. Itu maksud Al-Hakim. Ayat Allah yang hakim. Ayat Allah yang hakim ni maksudnya ayat itu tidak ada berlawan antara satu dengan lain. Tak kontradik. Kita tidak akan menjumpai di dalam Al-Quran satu ayat ni dia kontra dengan satu lagi ayat yang lain dalam satu hal, dalam satu isu, dalam satu perkara. Tidak akan jumpa. Malahan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran saling sokong menyokong, dokong mendokong.
Ini maksud Al-Hakim, teguh ayat Al-Quran itu. Tidak ada kekurangan, ayat Al-Quran tak ada kekurangan. Kemudian tidak ada berlawanan, tak kontradik antara satu dengan yang lain. Itu tafsiran Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka sesungguhnya tuan-tuan sekalian, Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Sebab tu Tuhan bila sebut dalam surah Al-Hijr, kalau tak silap ingatan saya, Allah Ta'ala bila Tuhan cerita bahawa dia yang turunkan Al-Quran ni, Tuhan dia cerita dengan penuh kepastian. Tuan-tuan tengok ayat tu berbunyi begini. Ma'na'uzubillah minasyaitanirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya nak bawa tuan-tuan kepada bahasa Al-Quran. Daripada bahasa Al-Quran itu kita akan nampak apa yang Tuhan nak khabarkan ke kita. Inna, kalau kita terjemah sepatah-sepatah. Di sana ada Al-Quran terjemahan perkata kan. Sepatah-sepatah dia terjemah. Kita terjemah sebiji-sebiji. Tengok. Inna, di sana ada maksud sesungguhnya. Dan dalam tu ada maksud kami. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nazzalna, kami telah turunkan. Az-zikra, Al-Quran. Tu saya terjemah sebiji-sebiji. Tuhan sebut 3 kali kami. Kalau kita tengok terjemahan biasa, diterjemahkan bagaimana? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Biasalah, kita pun fahamlah. Tapi kalau kita terjemah setiap perkataan yang didatangkan, Allah sebut inna, sesungguhnya kami. Nahnu, nahnu tu maknanya kami juga. Nazzalna, nazzalna tu maksudnya kami telah turunkan. 3 kali kami. Kalau kita kata, kalau kita nak katalah kan, ngapalah Tuhan sebut sampai 3 kali kami. Kalau buat ayat bahasa Malaysia begitu, nak potong dah. Kan? Sungguhnya kami telah turunkan. Kan? Yang ni nak cukupkan berapa patah perkataan. Kalau buat karangan tu minta 1000 perkataan. 3 kali tulis kami, kira 3 kali lah, 3 perkataan. Kan? Itulah yang dimaksudkan Allah. Allah Ta'ala tak akan sebut benda tu berulang-ulang kali kerana sesaja. Tak ada dalam Al-Quran istilah sesaja. Saja nak bagi tambah, bagi sedap ke, bagi apa ke, tak ada. Ada maksud yang dikehendakinya. Bila Tuhan kata sesungguhnya kami telah turunkan Quran. Itu maksudnya apa? Dia nak bagi tahu bahawa Al-Quran yang diturunkan ini, yang pertamanya memang daripada Allah. Tidak ada campur tangan orang lain. Ayat dalam Quran tu tak direka oleh siapa-siapa pun. Tak ada campur tangan Muhammad, tak ada rekaan siapa-siapa yang menyebabkan Nabi terpaksa reka bagi ayat Quran. 100% daripada kami. Sesungguhnya kami telah turunkan az-zikra akan Al-Quran. Kata ulama bahawa Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Al-Quran ni sangat totally daripada Allah, memang sempurna. Al-Hakim, memang bijaksana. Salah satu tafsiran yang lain disebut Al-Hakim itu adalah bijaksana. Bijaksana. Tuan-tuan sekalian. Jadi begitu Al-Quran. Saat mana dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala bila dia cakap, bila dia cerita tentang turun Al-Quran, Allah Ta'ala akan guna beberapa sifat-sifatnya. Kenapalah Allah Ta'ala ni bila cerita pasal turun Al-Quran, dia sebut Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Dalam ayat yang lain,
yang Maha Aziz, yang Maha Hakim menurunkan Al-Quran. Dia nak cerita bahawa dia turunkan Al-Quran. Dia sebut nama dia sebut sifat dia, nama-nama Allah Ta'ala yang lain, Asma'ul Husna tu. Dia sebut semua nama tu bagi menyatakan bahawa dia turunkan Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya Al-Quran itu sempurna. Maka beruntung jadi agama Islam. Beruntung kita jadi orang Islam kerana agama kita sempurna. Kerana agama kita tidak ada kecacatan. Tak ada. Quran, Allah Ta'ala turunkan pula Nabi Muhammad yang ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda, terangkan hidayah Al-Quran itu. Muhammad yang Allah Ta'ala turunkan itu pun Allah Ta'ala jadikan dia sebagai manusia yang sempurna. Sebagai manusia yang sempurna. Tuan-tuan, tidak ada sejarah Nabi yang paling lengkap dan sempurna melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup dia lengkap, sempurna daripada sebelum dia lahir lagi. Dah ada riwayat-riwayat yang sahih menceritakan tentang baginda Muhammad sampailah Muhammad wafat. Sejarah dia, riwayat-riwayat itu dikumpulkan, dibukukan dan menjadi sebuah cerita panjang yang sempurna tentang Muhammad. Carilah cerita sempurna Nabi lain, tak jumpa. Kalau jumpa pun tokoh tambah yang banyak. Baik Nabi Musa, antara yang paling banyak Tuhan sentuh dalam Al-Quran. Kan Nabi Musa ni, riwayat hidup dia tak lengkap. Kalaupun lengkap pun ditokok tambah. Ada riwayat yang direka-reka, nak bagi sedap cerita dia. Tak lengkap. Yang paling lengkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni terbukti. Ulama dah buat bacaan, dah buat kajian tentang riwayat Nabi-Nabi ni. Yang boleh ditulis dengan sempurna adalah riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran yang sempurna itu, yang diturunkan oleh Tuhan yang maha sempurna, Allah turunkan kepada manusia yang paling sempurna, paling afdal atas muka dunia, untuk disampaikan kepada manusia. Satu je nak bagi tahu, Quran itu lengkap. Quran itu lengkap. Yang bawa dia lengkap, yang bertanggungjawab menyampaikan dia pun lengkap. Allah itu sempurna, Jibril itu malaikat paling afdal di kalangan para malaikat, Muhammad itu paling afdal ke atas sekalian makhluk. Ini kesempurnaan yang ada kepada Al-Quran. Maka Quran dengan namanya Quran. Apa maksud Quran? Quran ini maksudnya bacaan. Itu maksud asal. Qara'a, membaca. Boleh tengok kamus Mu'jam Dictionary bahasa Melayu, Arab Melayu, kita tengok qara'a maksudnya membaca. Quran maksudnya bacaan. Dan ayat pertama Iqra'. Dan memang sifat Al-Quran itu tidak boleh dibiarkan. Mesti dibaca, ditelaah. Lagi dibaca, lagi ditelaah, akan keluar 1001 ilmu daripada Quran yang senaskah itu. Al-Hakim, ayatul kitab Al-Hakim. Baik tuan-tuan sekalian, ayat yang kedua. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muhsinin. Menjadi hidayah, petunjuk. Hudan wa rahmatan. Ulama kata hudan wa rahmatan ini menunjukkan keadaan yang sentiasa. Macam mana huraiannya? Ayat-ayat itulah, ayat-ayat Al-Quran itu sentiasa dalam keadaan
memberi hidayah, petunjuk dan rahmat kepada al-muhsinin. Okey. Hudan wa rahmatan itu ulama tafsir kata apa? Keadaan yang sentiasa. Maknanya Al-Quran ini ayat-ayatnya akan sentiasa menjadikan hidayah, menjadi petunjuk, menjadi rahmat kepada al-muhsinin, orang-orang yang muhsin. Siapa al-muhsinin? Tuan-tuan pernah dengar perkataan al-ihsan dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis 40. Hadis kedua yang terpanjang di dalam karya itu, Nabi kita SAW ditanya oleh Jibril tentang al-ihsan. Kata Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apakah itu al-ihsan? Jibril tanya Muhammad SAW. Nabi kata al-ihsan itu ialah hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, kamu harus merasakan bahawa Allah melihat kamu. Inilah maqam al-musyahadah wal muraqabah, seperti mana disebut oleh ulama. Maqam musyahadah, maqam muraqabah. Dan kata kunci kepada ta'rifan al-ihsan ini ialah manusia yang mencari kesempurnaan dalam amalan. Manusia yang mencari kesempurnaan dalam amalan. Apa ciri-ciri orang yang mencari kesempurnaan dalam amalan? Teliti dalam melakukan amal. Teliti. Jaga betul-betul amalan tu. Sehingga hampir tidak kedapatan kecacatan dalam amalan yang dia buat. Ini ihsan. Ini ihsan. Ialah bila kita rasa bahawa kita melihat Allah, ataupun kita rasa bahawa Allah tengok kita, macam mana kerja buat kita? Kerja buat kita akan lebih teliti, tekun, sebab ada orang tengok. Ada orang saksikan kerja buat kita. Ada orang pantau. Malaikat kiri kanan nengok. Kan? Jadi bila ada perasaan itu wujud dalam diri kita, maka akan lahirlah ketekunan, akan lahirlah ketelitian dalam amalan. Itulah yang dimaksudkan sebagai al-ihsan. Manusia yang mencari kesempurnaan dalam amalannya. Boleh jadi tak sempurna, ada kecacatan, tapi dia berusaha mencari kesempurnaan dalam melakukan amalan. Inilah al-muhsin, orang yang muhsin, orang yang ihsan, yang punyai sifat al-ihsan. Itu salah satu daripada tafsiran. Di antara tafsiran yang lain juga ialah al-muhsin ini orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam. Orang yang cari benda baik dalam hidup dia. Islam ini dia ajar kita benda baik. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita bersyukur duduk dalam Islam. Kita boleh declare semua kebaikan yang dianjurkan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia menganjur tak kebaikan? Dia menganjurkan kebaikan. Semua yang dia menganjurkan itu, dan boleh jadi dia kata dalam kitab suci kami suruh begini-begini, semua itu telah dianjurkan oleh agama. Sebab tu Islam boleh berpadu dengan siapa-siapa yang inginkan kebaikan. Islam boleh bersatu dengan siapa-siapa yang nak buat baik, kerana semua kebaikan itu dalam Islam. Orang mencari keadilan, kesaksamaan. Agama bukan Islam memperjuangkan keadilan. Yang dia duk berjuang, duk bertempik berjuang keadilan itu ada dalam Islam. Telah diturunkan kepada Nabi 1400 tahun yang dulu.
Orang yang duk berjuang, orang bukan Islam, yang duk berjuang menghapuskan kezaliman. Menghapuskan kezaliman itu awal-awal lagi dah telah dianjurkan oleh, bukan telah dianjurkan, maknanya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa lagi? Semua orang yang berjuang kebaikan, yang ingin memartabatkan kebaikan, yang namanya kebaikan, semua itu ada dalam Islam. Semua itu ada dalam Islam. Beruntung kita jadi agama Islam. Sebab kita boleh berkawan, sebab kita boleh bercakap kebaikan kepada semua orang. Dan semua orang yang ada di samping kita memang nakkan kebaikan. Ini al-ihsan. Inilah al-ihsan dalam Islam. Maka Al-Quran itu akan menjadi hidayah petunjuk, akan jadi rahmat kepada orang-orang seumpama ini, al-muhsinin yang kita huraikan tadi. Orang-orang al-muhsinin. Siapa al-muhsinin? Tuhan sebut lagi. Tuhan sebut. Tadi huraian-huraian ulama-ulama. Dan ulama juga menyebutkan al-muhsinin itu Allah sendiri yang hurai di dalam ayat yang keempat. Tuhan sebut allazina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu al-muhsinin itu siapa? Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Itulah al-muhsinin. Siapa? Orang yang jaga hubungan dengan Tuhan. Sembahyang itu adalah lambang hubungan baik kita dengan Tuhan. Satu-satunya wasilah perhubungan makhluk dengan Tuhan ialah sembahyang. Tak ada lain. Nak dirasa kita berhubung dengan Tuhan tu, tak dapat rasa berhubung, tak dapat bersembang dengan Tuhan, melainkan sembahyang. Maksudnya hubungan baik dengan Tuhan. Kemudian mereka yang muhsinin itu siapa? Dan orang yang mengeluarkan zakat, iaitu orang yang menjaga hubungan sesama manusia. Dan siapa lagi al-muhsinin? Serta Tuhan kata orang yang yakin adanya hari akhirat. Lengkap. Inilah muhsinin. Dia jaga hubungan baik dengan Tuhan. Dia jaga hubungan baik sesama manusia. Dan dia yakin akhirat pasti ada. Sempurna. Dengan Allah dia bagus, dengan manusia dia jaga sungguh-sungguh hubungan, dan dia percaya wujudnya hari akhirat, hari keadilan sebenar, hari kesaksamaan sebenar. Mahkamah Rabbul Izzati disebut dalam hadis. Mahkamah Allah yang maha adil. Bila yakin ada hari akan datang, ini menjadi pelengkap kepada hidup seorang mukmin yang digelar muhsin, yang digelar ihsan. Jadi tiga, siapa dia? Orang yang jaga hubungan dengan Tuhan, disebut kat sini sembahyang. Orang yang menjaga hubungan sesama manusia, disebut dalam ni zakat. Kerana matlamat zakat itu ialah berhubungan baik sesama manusia. Dan disebut satu lagi, tiga-tiga ni, iaitu yang ketiga ialah yakin terhadap hari kiamat. Susah tuan-tuan sekalian. Saya sebut yakin lah. Yakin ni makna apa dia? Yakin ni makna kita tak ada rasa, tidak boleh diragukan. Hari ni kalau kita kata yakin. Tiba mai satu orang, dia nak berdebat dengan kita, dia cucuk kita tentang hari akan datang, tentang kematian. Betulkah besok kita akan dibangunkan semula setelah mana anggota kita hancur semua? Betulkah ada tiupan sangkakala? Boleh jadikah ada manusia berjalan guna kepala, tak guna kaki? Kan? Kalau ada orang cuba nak meragukan hal akan datang ini, kita tetap teguh dengan kepercayaan, itu namanya keyakinan. Itu namanya keyakinan. Karena soal akhirat ini soal yang tidak pernah dirasai oleh mana-mana orang lagi. Dan
Bila tak ada orang rasa lagi, tak ada orang main cerita dekat kita pengalaman hidup dia di akhirat. Awal akhirat katalah dalam kubur. Dalam kubur pun tak ada orang main cerita kat kita. Orang yang dah mati, yang dapat nikmat dalam kubur ataupun dapat azab dalam kubur, dia main cerita kat kita. Oh, dalam kubur naya. Tak ada orang main cerita pengalaman dia dalam kubur. Tak ada. Ini perkara sam'iyat, perkara yang kita dapat daripada hadis Quran saja cerita dia. Betul, kita kata betul je. Tak betul, tetap kita kata betul. Nak membina keyakinan. Dan inilah yang melemahkan orang-orang kafir. Mereka tak mampu, tak berdaya untuk sampai ke tahap beriman dengan benda-benda sam'iyat ni, dengan hari kiamat, dengan kematian, dengan alam barzakh, dengan tiupan sangkakala, dengan bangkit semula. Yang ni sukar bagi mereka, kerana yang mereka boleh terima adalah apa yang boleh dilihat dengan mata kasar mereka. Sedangkan Tuhan dah tunjuk dah, sebelum Tuhan suruh kita yakin dengan hari kiamat, Tuhan dah tunjuk dekat manusia ada makhluk yang dia tu ada tapi tak nampak. Banyak. Otak kita, mana nampak otak kita? Kalaulah nak diukurkan semua benda yang ada itu dengan pandangan mata kasar kita, kita tak nampak otak, maka otak kita tak ada. Kita tak ada otak lah. Kan? Banyak lagi Tuhan ciptakan makhluknya, Tuhan bagi tahu dekat kita, benda tu ada, wujud, tapi kita tak nampaknya. Begitulah benda sam'iyat. Dia ada. Dan kita kena bina keyakinan ni untuk kita menjadi golongan al-muhsinin. Kata Tuhan, mereka itulah ialah yang tetap mendapat petunjuk hidayah daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim. Orang muhsinin yang kita duk bincang panjang tadi tu sentiasa, maksud sentiasa apa? Tak ditinggalkan oleh hidayah, sentiasa dapat hidayah, sentiasa dapat rahmat dari Tuhan mereka, dan akhirnya mereka tergolong di kalangan al-muflihun, orang yang mendapat kemenangan hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan kepada tuan-tuan ayat 1 sampai 5 malam ni di bawah tajuk Al-Quran Kitab Hidayah dan Rahmat kepada orang-orang muhsinin dapat difahami dan dapat dihadam bersama untuk amalan kita semasa kita masih hidup ini, insya-Allah. Yang baik datang dari Allah, salah silap daripada kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.